Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya, Nur Zafira Jati binti Mat Nordin melaporkan berita pada hari ini. Perpaduan di negara ini semakin tergugat akibat daripada perselisihan faham yang berlaku antara kaum di negara ini. Isu ini juga menjadi semakin parah jika tidak dibendung daripada awal lagi. Jadi, persoalannya, bagaimanakah cara untuk memupuk integrasi nasional dalam kalangan kaum yang berbilang bangsa di negara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Fakrul. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya ingin membentangkan tugasan kedua kami. Saya, Nur Zafira Jati binti Mat Nordin dan juga rakan-rakan saya, Siti Khadijah binti Kamal Zaman dan juga intern Nur Syamira akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Cabaran Hubungan Etnik dalam Pemupukan Integrasi Nasional. Baiklah, apa itu hubungan etnik? Hubungan etnik ini didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. Ini termasuklah adat rusam, dari segi makanan, pakaian, bahasa dan juga kegiatan ekonomi. Namun begitu, menurut Nur Azuki Yusof, konflik hubungan etnik juga boleh berlaku disebabkan oleh sistem penjajahan dan penaklukan itu sendiri yang telah mencorakkan masyarakat yang amat berbeza berbanding sebelum penaklukan berlaku. Integrasi nasional. Apakah itu integrasi nasional? Integrasi nasional ini merupakan satu proses yang menyatu padukan pelbagai kelompok etnik yang berbilang bangsa dalam masyarakat melalui pengenalan atau pewujudan satu identiti yang sama. Kami membantah pembinaan kuil di kawasan kami ini. Kami tidak akan toleransi dengan pembinaan kuil ini. Video yang telah kita tonton sebentar tadi adalah sebuah video yang berkaitan tentang isu pembinaan kuil di Seksyen 23 Shah Alam pada tahun 2009. Di dalam video tersebut, beberapa orang Melayu telah berkumpul dan menunjukkan ketidaksetujuan mereka tentang pembinaan kuil tersebut. Jadi, melalui video tersebut, dapat kita lihat bahawa ketegangan agama masih menjadi punca ataupun cabaran dalam pemupukan integrasi nasional. Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai pelbagai jenis bangsa dan juga kaum, tetapi hal ini juga boleh menyebabkan atau menimbulkan sebuah isu iaitu ketegangan agama. Ketegangan agama ini kadang-kadang muncul dalam isu-isu sensitif dan menyebabkan wujudnya konflik antara kumpulan agama yang boleh menjejaskan usaha pemupukan integrasi. Isu-isu kontroversi ini kadang-kadang wujud dalam isu yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, apabila sesetengah kumpulan agama cuba untuk membina tempat ibadah baru di kawasan yang sensitif. Di Seksyen 23 Shah Alam, dalam kes tersebut, orang-orang Melayu itu menunjukkan ketidaksetujuan mereka adalah kerana pembinaan kuil tersebut tidak sesuai dengan keadaan dan juga kawasan tersebut, di mana kawasan tersebut merupakan kawasan yang dekat dengan tempat-tempat awam seperti sekolah. Jadi pembinaan kuil tersebut akan mengganggu urusan-urusan seharian penduduk di kawasan itu. Jadi, isu ketegangan agama ini boleh kita atasi dengan pelbagai langkah dan juga cara. Sebagai contoh, dengan pembentukan Jabatan Perpaduan Negara. Jabatan Perpaduan Negara atau lebih dikenal sebagai JPN boleh mewujudkan pemahaman antara kumpulan etnik. Ini melalui kursus-kursus pemahaman yang ditawarkan oleh JPN. Melalui kursus yang ditawarkan, para rakyat Malaysia boleh mempelajari dan mendalami serta memahami dengan lebih mendalam tentang budaya, tradisi dan nilai-nilai yang dipegang oleh kumpulan etnik lain. Ini akan membantu rakyat Malaysia, terutamanya di antara kalangan rakyat yang berbilang bangsa dan juga agama, untuk saling memahami tentang sensitiviti kaum masing-masing. Ini juga akan membantu untuk memupuk pemahaman yang lebih mendalam dan mengurangkan stereotip negatif yang mungkin wujud antara kumpulan etnik. Selain itu, JPN juga menyediakan perbincangan agama. Dengan menyediakan ruang untuk perbincangan agama yang terbuka dan inklusif, JPN boleh membenarkan ataupun membantu setiap individu di Malaysia dari pelbagai agama untuk memahami dan mendalami serta cuba untuk menerokai tentang amalan agama yang lain. Jadi, ini akan membantu kita untuk tidak melakukan perkara yang mungkin sensitif terhadap kaum lain. Selain itu, JPN juga melakukan pelbagai aktiviti yang membantu
untuk meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat. Sebagai contoh, rumah terbuka ataupun aktiviti gotong royong. Aktiviti gotong royong banyak dilakukan oleh JPN. Jadi, aktiviti-aktiviti ini akan membantu untuk memupuk dan mengurangkan integrasi nasional dan juga mengurangkan isu ketegangan agama. Persoalannya, adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh JPN membantu dalam mengurangkan isu ketegangan agama, atau adakah terdapat kesan daripada perkara-perkara yang dilakukan oleh JPN? Jawapannya ialah ya, kerana dengan meningkatkan pemahaman dan dialog antara kumpulan agama, JPN dapat membantu untuk mengurangkan persengketaan agama di negara kita. Pemahaman yang lebih baik tentang perbezaan agama dan penghargaan terhadap hak asasi agama setiap individu dapat menggalakkan toleransi sekaligus mengurangkan ketegangan di kalangan masyarakat, terutamanya dalam isu ketegangan agama. Apabila kita saling memahami dan mendalami tentang sensitiviti setiap kaum yang berada di Malaysia, maka itu akan membantu kita untuk saling dan lebih menghormati antara satu sama lain. Ini juga akan membuatkan kita untuk dapat mengelakkan daripada sebarang isu. Sebagai contoh, pada tahun 2021, beberapa orang pelajar UiA turun pandang dan membantu untuk mencuci kuil yang terjejas akibat akibat bencana alam. Jadi, perkara ini menunjukkan bahawa jika kita saling menghormati setiap sensitiviti agama lain, maka kita boleh bersatu padu dan memupuk integrasi nasional. Baiklah, seterusnya cabaran yang boleh berlaku adalah disebabkan daripada media sosial dan desas-desus. Baiklah, saya ingin bertanyakan kepada siapa yang melihat video ini, berapakah ramai daripada kita yang merasakan kebimbangan jika tiada telefon bimbit di tangan? Dan berapa banyak akaun media sosial yang anda ada? Jadi, saya pasti paling kurang pun anda mesti mempunyai WhatsApp. Jadi, di sini saya nak tekankan bahawa media sosial ini sebenarnya memberikan impak yang baik dan juga buruk kepada masyarakat pada masa kini. Di peringkat antarabangsa, terdapat lebih daripada 7 bilion orang di dunia yang menggunakan peranti elektronik untuk berkomunikasi. Disebabkan oleh kemudahan inilah ia boleh memberikan impak yang negatif dalam memupuk integrasi nasional di Malaysia. Melalui media sosial ini terdapat pelbagai fitnah dan juga propaganda yang boleh dilakukan untuk memecah belakan perpaduan di Malaysia ini. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu, kemudahan teknologi ini belum lagi berkembang pesat seperti masa kini. Jadi di sini saya bercakap kepada 3 cabaran yang lebih kecil, iaitu cabaran daripada segi perpaduan, cabaran daripada segi fitnah dan juga gosip, serta cabaran daripada gaya segi hidup. Baiklah, cabaran yang pertama iaitu daripada segi perpaduan. Pada masa kini, pelbagai isu sama ada kecil ataupun besar boleh dihebohkan melalui media sosial. Ianya boleh dijadikan sebagai tempat medium untuk berperang secara digital. Misalnya, pada masa kini wujudnya masyarakat dunia internet iaitu netizen dan juga keyboard warriors, di mana timbulnya isu sensitif soal perkauman. Golongan digelar keyboard warrior ni seringkali bersikap lantang dan juga mereka akan menaip papan kunci mereka untuk nak menyampaikan hujah atau bantahan tentang sesuatu isu ataupun perkara. Namun, ianya boleh menimbulkan pelbagai impak negatif kepada perpaduan di negara ini. Hal ini kerana kebanyakan keyboard warriors ni adalah unknown ataupun tidak diketahui, dan mereka sebenarnya membuat naik satu ucapan yang boleh timbulnya suatu kemarahan kepada orang lain. Sebagai contoh, saya ingin berkongsikan satu isu di mana seorang lelaki dan juga bekas wanitanya iaitu Alvin Tan telah mempersendakan puasa agama Islam dengan menunjukkan gambar bak kutih yang mengandungi babi. Di sini caption beliau adalah, "Selamat berbuka puasa with bak kutih, fragrant, delicious and appetizing." Jadi melalui ucapan ini, ia telah menimbulkan kemarahan umat Islam di Malaysia yang terang-terangan tidak boleh makan makanan yang mengandungi unsur babi kerana ianya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan di sini saya juga nak tekankan terdapat satu isu rusuhan yang berlaku di kuil Selfield yang menyebabkan kematian seorang anggota di tempat kejadian. Jadi disebabkan oleh kematian anggota ni yang bernama Adib, ia telah mencetuskan pergaduhan antara kaum yang mempersoalkan punca kematian anggota tersebut. Jadi disebabkan oleh
kematian seorang anggota ini, ia telah memberikan spekulasi kepada semua kaum di Malaysia dan mereka saling menunding jari siapakah yang bersalah dalam kes ini. Jadi disebabkan itulah saya ingin tekankan bahawa media sosial sebenarnya boleh menyumbang kepada perpecahan kaum di Malaysia kerana menyukarkan pemumpukan integrasi nasional di negara ini. Selain itu, cabaran daripada segi fitnah dan juga gosip. Di sini penyebaran fitnah semakin kerap dilakukan dengan melalui pengubahan gambar yang diambil tanpa kebenaran pemilik. Misalnya pada masa kini kita ada aplikasi software Adobe Photoshop yang membolehkan pengguna mengedit gambar asal itu untuk dijadikan sebagai fitnah atau tujuan keseronokan, bahan jenaka ataupun dendam. Okay. Jadi memuat naik gambar yang berbau provokasi juga sebenarnya menimbulkan impak yang negatif kepada perpaduan kaum. Kenapa? Hal ini demikian kerana ia boleh mencetuskan kegelisahan dan juga panik dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, baiklah, saya akan mengambil isu di mana Tan Sri Anwar Musa yang merupakan Setiausaha Agung UMNO, dia telah memuat naik satu gambar di akaun Twitternya dengan caption ataupun dengan tajuk UMNO dan BN telah meletakkan asas yang kuat untuk negara. Kita hidup dalam aman dan harmoni hampir 7 dekad, tapi kini ia mula runtuh sekeping demi sekeping, sedikit demi sedikit. Namun, gambar ini sebenarnya gambar yang lama daripada 2013, tapi beliau telah memuat naik dan telah menimbulkan satu isu kepada kepada perpaduan di Malaysia ini kerana ini jelas sebagai satu isu yang berbau fitnah kerana ia melibatkan gambar Malaysia dibakar oleh seorang lelaki berbaju kuning, dan ini boleh menimbulkan perspektif negatif terhadap negara kita, dan jelaslah bahawa tindakan beliau ini sebenarnya satu perkara yang jahat dan juga tidak boleh diterima. Okey. Seterusnya adalah cabaran daripada gaya segi hidup. Okey, pada masa kini kita memperoleh pelbagai maklumat dan budaya luar dengan mudah, dengan sangat mudah. Jadi, pelbagai maklumat dan juga budaya luar ni boleh dipelajari oleh generasi pada masa kini melalui media sosial. Sekiranya kita lihat di negara lain, terdapat pelbagai isu perkauman yang boleh menjatuhkan sesebuah negara itu sendiri. Kebanyakannya adalah remaja pada masa kini lebih gemar mengikuti budaya luar dan menyerap nilai-nilai negatif daripada dunia barat itu sendiri. Jadi, hal ini boleh menyebabkan mereka lupakan asal-usul keturunan mereka dan sejarah di Malaysia. Satu soalan boleh ke? Boleh. Boleh. You kenal ke siapa ni? Lisa. Ni siapa? Di sini akan wujudnya satu sikap pentingkan diri dan tidak mengamalkan sikap bertoleransi dalam hidup, bertoleransi dalam masyarakat bagi kaum di negara ini. Misalnya, terdapat satu peristiwa iaitu rusuhan 13 Mei 1969, iaitu rusuhan antara kaum yang menjadi sejarah hitam di Malaysia ini. Jadi sekiranya generasi muda pada masa kini, sekiranya mereka tidak mengambil iktibar daripada kejadian ini, ianya boleh memberi impak yang negatif dan juga ianya boleh dan sejarah itu sendiri pasti ia akan mengulangi sejarah itu sendiri. Jadi generasi muda pada masa kini amatlah penting untuk mempelajari sejarah dan carilah informasi mengenainya melalui sumber yang sahih agar tidak diselewengkan oleh orang tertentu. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi isu media sosial dan juga desas-desus ini. Baiklah, di sini saya ingin menekankan tentang kerjasama antara SKMM dan PDRM. Jadi melalui SKMM ataupun Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, ia boleh mewujudkan satu dasar keselamatan cyber negara yang bertujuan untuk menjaga hak keselamatan pengguna dan menapis semua maklumat yang boleh menggoncangkan perpaduan di negara ini. Jadi di sini ia merangkumi isu-isu penyalahgunaan media sosial seperti peruntukan yang sedia ada di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain itu, melalui kerjasama SKMM dan juga PDRM, Polis Diraja Malaysia, konsep kewarganegaraan digital akan dicipta untuk menangani isu ancaman dan jenayah cyber serta menggalakkan penggunaan internet secara positif dan bermoral. Jadi di sini, kerajaan akan memperkenalkan satu konsep kewarganegaraan digital antara yang bertujuan untuk menangani masalah penyalahgunaan dan ketagihan internet. Di sini bila berkata konsep itu akan mengetengahkan perilaku yang baik, penyerapan nilai murni dan tanggungjawab dalam penggunaan teknologi digital ini. Jadi sebenarnya
Konsep ini mempunyai 9 elemen utama, iaitu akses digital, perniagaan digital, komunikasi digital, literasi digital, undang-undang digital, kesihatan dan juga keselamatan digital. Di sini SKMM mempunyai bidang kuasa iaitu untuk mengawal isu perkauman yang timbul di dunia internet yang boleh menggugat perpaduan di negara ini. Di sini, pengembangan undang-undang juga lebih efektif dalam menangani masalah isu perkauman keagamaan selain menyentuh institusi raja di media sosial. Baiklah, seterusnya, kerjasama daripada Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM. Di sini, Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM boleh menumbuhkan pasukan khas 3R khusus untuk menangani isu berkaitan penghinaan terhadap institusi raja, agama dan bangsa yang boleh mengganggu kepada negara ini. Jadi 3R ini adalah sebenarnya royalty, races, minta maaf. Pertama adalah races, religions dan juga royalty, iaitu kaum, agama dan juga raja. Jadi pasukan khas ini meliputi Seksyen 31E Akta Hasutan 1948, iaitu mengembangkan perasaan niat jahat atau permusuhan antara kaum. Jadi sebarang isu di media sosial yang menggugat kepada negara ini akan dibendung oleh pihak berkuasa seperti PDRM. Sebarang isu media sosial yang ditularkan di internet berdasarkan 3R ini, 3R ini akan dipanggil oleh pihak polis untuk siasatan lebih lanjut. Jadi melalui akta hasutan ini, isu perkauman di media sosial ini dapat dibantras dengan lebih efektif lagi. Di sini, sekiranya berlaku isu perkauman di media sosial, polis PDRM atau pasukan khas ini akan memanggil individu itu untuk siasatan dan sekiranya dapat bersalah, boleh dikenakan tindakan penjara ataupun denda kepada individu tersebut. Jadi isu fitnah perkauman ini dapat dikurangkan dengan kerjasama daripada SKMM dan juga PDRM. Baiklah, untuk cabaran seterusnya, saya akan membentangkannya dan saya Intan Syumira. Baiklah, perundangan yang diskriminatif. Okay, bagaimana perundangan yang diskriminatif ini berlaku? Ia dikatakan sebagai undang-undang dasar yang memberikan hak-hak istimewa kepada Bumiputera. Bermakna ia hanya untuk Bumiputera dan bukan Bumiputera tidak akan dapat hak-hak istimewa ini. Baiklah, dengan adanya undang-undang dasar yang memberikan hak-hak istimewa kepada Bumiputera ini, ia tidak langsung secara tidak langsung menimbulkan perasaan ketidakpuasan dan ketegangan dalam masyarakat Malaysia itu sendiri. Okey, bagaimana contoh untuk perundangan diskriminatif yang berlaku ialah perkara 153, iaitu perlembagaan persekutuan. Okey, perkara ini memberikan kuasa kepada kerajaan Malaysia untuk memastikan kedudukan istimewa Melayu dan Bumiputera dan Bumiputera lain serta melindungi kepentingan politik, ekonomi dan sosial mereka. Jadi ia memberikan hak-hak istimewa dalam bidang ekonomi, pendidikan dan juga peluang kerja. Dan hal ini dikritik sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum bukan Bumiputera yang mungkin menghadapi kesulitan dalam memperolehi peluang yang sama, iaitu seperti peluang politik, peluang pekerjaan dan juga peluang pendidikan. Contoh lain bagi perundangan yang diskriminatif boleh dilihat pada dasar ekonomi baru seperti DEB. Okey, dasar ini diperkenalkan pada tahun 1971 dengan tujuan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum di Malaysia. Walaupun dasar ini telah dihentikan, kesannya masih terasa hingga hari ini kerana DEB memberikan hak istimewa dalam bentuk bias positif kepada Bumiputera dalam sektor ekonomi seperti pemilikan syarikat, tender kerajaan dan perolehan hartanah. Hal ini telah dikritik sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum bukan Bumiputera yang mungkin menghadapi kesulitan dalam bersaing secara adil di pasaran ekonomi. Jadi untuk disimpulkan, kesamarataan adalah amat penting dalam demokrasi. Jika tiada wujudnya kesamarataan, maka akan berlakulah diskriminasi dalam masyarakat seperti diskriminasi gender, majority versus minority, ekonomi dan juga kewarganegaraan sendiri.
Baiklah, bagi mana-mana cabaran yang ada, pasti akan ada solusi untuk cabaran tersebut. Baiklah, bagi cabaran perundangan yang diskriminatif, kita juga ada cara-cara untuk mengatasi perundangan yang diskriminatif. Yang pertamanya ialah pembaharuan perlembagaan, di mana menganjurkan perubahan perlembagaan untuk menghapuskan atau memodifikasi ketentuan yang memberikan hak istimewa secara eksklusif kepada Bumiputera. Proses ini melibatkan pindaan undang-undang yang dilakukan oleh Parlimen dengan persetujuan yang luas. Cara yang seterusnya adalah dengan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi dilakukan dengan menerapkan strategi ekonomi yang adil dan inklusif untuk memastikan peluang yang sama bagi semua warga negara. Fokus harus diberikan pada memperkuatkan sektor ekonomi yang lebih berdaya saing dan memberikan akses kepada pendidikan berkualiti dan pelatih vokasional dan membantu kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah untuk semua golongan. Cara yang seterusnya adalah dengan penyusunan semula dasar dengan menyemak semula dan menyesuaikan dasar-dasar ekonomi, pendidikan dan perhubungan perusahaan untuk mengurangi ketidakseimbangan dan memastikan kesaksamaan peluang. Ini juga termasuk menghapuskan kebijakan yang memberikan keistimewaan tertentu kepada golongan tertentu berdasarkan faktor etnik. Dan sekian itu daripada saya, cabaran dan juga cara mengatasi. Banana, ba 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 banana.